Okey. So ni kapal dia, trawler dia bernama Athena ni, dia ambil dalam gerak ini yang saya kata mothership dia. Okay, mothership dia. So nampak tak yang salah seorang dia cabut tu, dia punya roket dia tu. Roket dia daripada RPG dia tu. Okey, nanti kita tengok yang dia cabut tu, benda tu sebenarnya dah berkarat barat dah tuan-tuan. Dia tak jaga. Jadi last kali dia tinggal. Dia tinggal atas kapal bunga melati, dia tinggal. Dia tengok balik roket dia tu. Tengoklah tu orang kata betapa championnya ada orang ni kan. Dia tinggal roket tu. Kalau tentera kita kata kita tinggal kata kosong peluru cartridge pun satu benda yang tak boleh lah. Kita special forces kita tak boleh lah kan. Dia tak ditinggalkan sembarang bahan bukti ataupun bahan-bahan yang lain lah. Okey, ini dia punya ni lah, trawler lanun dia ni. Burum Ocean ni kapal besar dah lah. Kalau kita tengok macam bot nelayan kan. Macam bot nelayan. Tapi ini maklumat daripada France yang kita dapat. Dia bagi inilah dia punya kapal dia. Kapal dia mungkin dia upgrade kapal dia dengan enjin dia pasang bagi laju ke. Macam itulah kita tengok ni macam kapal nelayan laut dalam. Okey. Yang ni kita tengok dia punya kapal dia bila dia bot kecil dia tu. Bot kecil ni yang bapak tu macam gambar dalam Captain Phillip tuan-tuan tengok kan. Bot ni dia akan hambat dia lebih kurang 4 orang ke 5 orang. Dia akan pergi merapat dia suruh kita berhenti slowkan kapal, lepas tu dia perpanjat lah. Gambar Captain Phillip tu memang sangat bagus lah tuan-tuan. Sangat bagus gambar dia. Okey, ini pada saya kongsi benda ni adalah aktiviti perlalunan pada 2008 tuan-tuan. Tuan-tuan tengok bersepah dia orang duk lanun. Dia orang menawan kapal-kapal dagang. Yang warna merah tu dia orang serang. Lepas tu yang kuning tu dia orang cuba merapat. Tentang negara-negara lain saya tak pastilah sama ada letak askar ke, letak dia punya security element ke kan. Saya tak sure lah ataupun kapal dia siap dengan senjata. Tapi saya difahamkan undang-undang dalam kapal dagang tidak boleh ada senjata. Kalau saya tak silap lah, kapal dagang dia tidak boleh ada senjata. Okey. Ini seterusnya ni. Ini sebenarnya dia tulis tu nama-nama kapal tau. Kapal ni. Jadi saya tak boleh lah nak beritahu nama-nama kapal negara-negara yang kena hijack kapal dia kan. Tapi saya kongsi lah dengan tuan-tuan. Itu lokasi-lokasi dia tu. Itu yang saya kata tempat lumbuhkan kapal ni. Kita nak merapat ni kan. Jadi apa yang berlaku masa kita pergi tu kan. Kita dah tak fokus dah. Pada kapal-kapal lain kita dah tak peduli lah. Macam benda tu kita tak terfikir lah. Yang kita nampak mana kapal kita. Mana bunga melati 5. Mana bunga melati 2. Okey tu bunga melati 5. Itu bunga melati 2. Kita nampak kapal kita kan. Kapal-kapal yang lain-lain tu kita hanya tengok situ je lah. Banyaknya kapal. Kita kata yang tu kan. Saya pun tak tahu sebab apa. Kita tak fokus kepada kapal lain. Mungkin sebab itulah fokus kita tu. Dia panggil indoktrinasi kita tu. Untuk melaksanakan operasi atau melaksanakan serbuan ataupun melaksanakan pengempuran ke atas kapal. Okey tuan-tuan, ini yang sangat eksklusif. Saya kongsikan separuh saja. Tebusan-tebusan di Bunga Melati 2. Saya minta maaf tuan-tuan. Pada asalnya ada nama semualah. Gambar semua kan. Jadi saya tutup. Saya benda ni orang kata apa? Sebagai kenangan diabadikan. Sebab ada yang saudara marah kepada bekas tebusan, kontak saya ucap terima kasih. Saya tanya dia macam mana keadaan dia sekarang. Dia hidup happy dengan keluarga dia. Saya rasa macam syukur alhamdulillah dia katakan. Kami sebahagian daripada yang menyelamat dia. So yang paling terdekat sekali jiran dia sebelah rumah dia kata jiran dia yang terlibat sebagai tebusan. Jadi saya pun alhamdulillah setakat ni tidak ada lah tebusan yang kontak saya lah. Dia orang pun tak tahu. Yang kami pun tak kenal dia orang ni. Kami tak ada direct kontak dengan dia orang ni lah. Ini orang Malaysia tuan-tuan lah. Malaysia tu ini yang campur lah. Orang Malaysia dengan orang Filipina lah. Okey. Ini gambar-gambar dia. Saya rasa kalau yang terlibat ni, tebusan terlibat, dia tengok oleh gambar dia kenal sesama dia kenal. Walaupun saya tutup dia orang punya ni lah. Ini untuk
perkongsian dengan tuan-tuan ni pun perkara ni 2008 kan. Saya pun tak tahu masa sama hidup ataupun matilah. Okey. Saya tetap keadaan saya macam ni. Okey, ni yang seterusnya lagi 6 orang. Okey, tu nama dia tu, gambar hitam putih ni orang Filipin. Orang Filipina. Tu gambar hitam putih dia. Campur campur. Lepas tu ini lagi, okey. Ni dia punya tebusan-tebusan kita ni. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah semua selamat. Saya doakan diorang ni, saya bayangkan diorang hidup macam manusia normal. Ada anak, ada isteri happy, hari raya dapat bersama keluarga ni satu benda yang sangat baik. Lepas tu diorang mendapat pengalaman yang sangat berharga dalam hidup lah. Menjadi tebusan tuan-tuan adalah manusia-manusia terpilih lah. Menjadi tebusan tu manusia terpilih, dan menjadi manusia yang diarahkan untuk menyelamat tebusan tu lagi yang terpilih. Zaman saya, nasib saya baiklah. Saya pegang unit lawan keganasan masa tu, dan ada berlaku insiden. Macam itulah. Okay. Bila berlaku pada saya tu satu kenangan yang sangat baik, yang macam mana kita dengar komando-komando lama yang tangan kudung, kaki kudung cerita masa zaman komunis dulu kan. Bila dia cerita, kita rasa wow, kita rasa kita tak ada zaman tu. Mungkin kalau zaman tu saya ada, mungkin saya pun terlibat, ataupun mungkin saya tak ada berada di sini ke, who knows, siapa tahu tuan-tuan. Okey, saya sambung lagi. Ni gambar-gambar tebusan lah. Saya harap diorang tengok balik muka diorang ni, so mungkin dapat kebahagiaan. Mungkin dia orang ingat balik kembali memori ni kan. Okey. Ini. Okey ni. Dan yang ni. Okey, ini yang pangkat X tu yang meninggal lah tuan-tuan . Dia ditembak di bahagian kepala tuan-tuan dengan AK-47 lah. Nanti saya kongsi lah kesan-kesan tembakan dekat kapal tu lah. Ada tembakan semua. Okey, ni. Ini ada seorang perempuan. Yang saya kata pada tuan-tuan, girlfriend dia. Girlfriend chief engineer tu. Chief engineer ni dia punya tu lah. Ni captain, dia berpangkat captain. Okay, perempuan ni, perempuan dalam gambar ni, gambar hitam putih. Filipin dia banyak gambar hitam putih. Okay, saya cuba cari jugalah, cari juga nama ni kan, tapi tak jumpa lah. Kita cari dalam Google dan Facebook lah, tak jumpa. Mungkin dia pakai nama lain lah. Ataupun mungkin dia tak nak ingat kenangan pahit ni, dia tukar nama kan. Okay. Okey, seterusnya ni tuan-tuan, saya kongsi lagi gambar. Ini adalah keadaan dalam kapal. Bunga melati 2 lah, bunga melati 2. Dengan padat, dengan saluran-saluran pipe tuan-tuan . Dari sudut, saya cerita ni bukan apa. Nak cerita dari sudut, kalau tuan-tuan bayangkan dari sudut taktikal dia tu macam mana ni. Macam mana kita tak tahu ni pipe apa kan. Kalau seandainya benda ni terkena peluru, adakah berlaku letupan. Sebab salah satu kapal, dia bawa LPG tau, liquid petroleum gas, kalau tak silap LPG. Yang lagi satu tu bunga melati 5 ni bawa minyak sawit mentah. Yang satu kapal bunga melati 2 tu dia bawa LPG tuan-tuan. Kita tak dapat taklimat tentang LPG tu kan. Tapi kita tak tahu tau. Kita tak tahu macam mana tembakan. Selalunya kalau pakai 556 ataupun 9mm ni, dia akan pergi ni kalau tembus ni. Kalau setakat pipe ni memang bocok pipe ni tuan-tuan . Okey. Tu dia punya kedudukan dia tu. Hoi, luas kapal ni tuan-tuan. Susah. Ni yang saya kata lorong, satu lorong tu kan. Yang dia tunggu kami di atas tu, bridge tu. Tu dia. AK-47 tunggu baik ya. Cross barrel dekat situ nanti. Ini gambar kesan-kesan. Kesan-kesan tembakan oleh AK-47 lah. Tuan-tuan tengok tembus tuan-tuan, 7.62 ni. 7.62. Saya kalau nak cerita pasal pengalaman 556 dengan 7.62 ni kan, saya lebih, orang kata lebih gairah dengan 7.62 lah. Tapi kita tak boleh bawa banyak peluru. Kita tak boleh nak orang kata happy trigger ni, nak jadi Red Indian ni kan, Red Indian dapat senapang ni kan. Tak boleh lah. Kalau 556 ni kita bawa banyak. Kita boleh bawa banyak peluru. Satu round first line, 2 round first line kita boleh bawa. Tapi kalau 7.62 ni berat tuan-tuan berat. Kalau 5 magazine dia pun, ya Allah, saya kata bengkok dah ni rasa ni. Dengan weapon dia pun berat. Tapi dia punya power tu macam mana? Power tu bila dengar bunyi letupan dia tu, tum-tum, tum-tum. Tu kalau kita dengar tu, kita nak melajak ke depan tu, kita
Gerun tu tuan-tuan, gerun tu. Kan. Kalau 556 ni kita pakailah. Negara-negara Commonwealth ni kita pakai 556 lah. Okey. Tembus tuan-tuan lah, kena keping-keping besi tu. Ni sambungan dia lagi ni, gambar ni. Nampak tak tu? Ini kapal punya dinding kapal tu, peluru dia tu yang dia dah kelebek, orang kata kelebek kan. Dia kena hit dengan besi yang tiang tulang tu, kemek anak peluru tu, nampak tak? Dia macam anak peluru dia kemek bertembak dalam kapal ni tuan-tuan lah. Okey, ni saya kongsi lagi. Itu saya kongsi dalam bilik lepas longkang kan. Ni saya kongsi lagi ni dekat bridge tuan-tuan lah. Kapten, kalau tak silap saya, kapten dia kena pukul ya. Kapten kapal warga negara asing. Kapten dia India ataupun Filipin, saya tak ingat lah, saya dah lupa lah. Dia kena pukul dengan senjata kat kepala dia. Dia kena pukul ya. Mungkin dia orang biasalah, dia nak menakutkan orang kan, dia pukul kan. Yang lain semua ikut lah kan. Kita akan jadi takut lah. Jadi kalau tuan-tuan orang kata ditakdirkan berada dalam kapal terbang, tiba-tiba kapal terbang kena hijack kan tuan-tuan kan. Tuan-tuan jangan panik lah, orang kata jangan panik. Tuan-tuan kena bertenangkan diri, fikir apa yang patut buat, apa yang boleh buat. Ruang dan peluang sentiasa terbuka tuan-tuan lah. Tapi jangan tersilap lah, kena ikut kursus dulu, nanti kita faham apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Sebab tindakan kita ni boleh mengundang kepada kehilangan nyawa orang lain. Itu yang kita tak nak tu. Okay, ni yang lain ni atas kapal ni tu kambing dia tu sekok nampak. Kibas dia tu, kibas dia. Okey, ini saya nak cerita tentang kita tidak kesorangan, kita dapat bantuan daripada negara-negara asing lah, negara-negara asing kita dapat. So saya cerita sekali lalu kepada tuan-tuan lah, mana ada operasi ni, operasi melibatkan international. Semua orang yang pernah ada pengalaman kapal negara lepas kena hijack, lepas geram sakit hati, lepas tunggu je siapa kapal siapa kena hijack, kita bantu. Macam itulah, balas dendam balik lah. Kita ada yang pertama daripada Kanada. Kanada kita ada kapal dia tu 1, 2, 3 biji kapal dia tu kapten kapal dia tu 3 biji kapal dia pun support kita dari sudut macam-macam tuan-tuan. Dia orang bersudut, kapal-kapal dia orang ni masing-masing canggih lah. Ada boleh baca weather forecast, boleh macam-macam, banyak lah. Okay, bantuan-bantuan yang kita dapat ni. Ni daripada Perancis. Dia orang sebilang masa dia orang akan buat latihan, dia orang akan terjun dalam laut ni kan. Dia akan buat latihan terjun ketinggian 1000 meter, dia akan terjun. Gambar banyak lah. Ada US Army buat terjun latihan kat sini kan. Dia orang banyak memilih kawasan ni untuk buat latihan. So bila berlakunya apa-apa, dia kutip daripada pasukan-pasukan khusus dia tu, ambil sikit kat sini. Itulah yang akan jadi dia punya, dia panggil strike force dia tu, strike force dia. Ni konsep dia orang lah ni. Okay, di samping dia buat latihan, bagi anggota dia familiar dengan kawasan perairan sana, dengan budaya orang sana. So dalam masa sama dia macam-macam lah dia buat. Dia buat jiwa murni, dia buat information gathering, dia buat intelligence, macam-macam. Macam-macam dia punya buat. Ini daripada Denmark, HDMS Epsilon. Commission dia awal tahun 2008. Command and Support Ship Function, International Duties. Mungkin buat tugas pemetaan ke kan, check coral ke, ataupun hubungan dengan satelit ke, kita tak tahu lah. Kapal diorang ni sangat canggih lah tuan-tuan, sangat canggih kapal-kapal diorang ni. Ini daripada US lah, HMS Monrose F236. Canggih lah, tengok yang radar dia punya tu. Mungkin dia escort kapal selam ke, ataupun dia sebagai forward element untuk kapal selam, kita tak tahu. Kapal perisikan ke, kapal tempur kan. Jadi saya minta maaf lah kalau tanya anggota Navy ni, mungkin dia tahu ni kapal-kapal, dia tengok kapal dia tahulah. Okay. Ini USS Oak Hill LSD 51 US lah. Saya kongsi dengan tuan-tuan, kebetulan dapat sahabat saya bagi gambar ni ya. Tu. Ini yang saya kata tu. Yang dia punya cartridge RPG dia tu, roket dia tu. Dengan berkarat, dengan dia tinggal saja ni tak siap-siap tangga ni. Tangga tali lah, tangga tali tu tempat bijak tu. Dia tinggal je roket dia ni. Tuan-tuan bayangkan dia tinggal macam tu je. Kita pun tengok roket. Kan. Tak tahu apa cerita roket ni. Siapa ambil ke mana pun saya tak tahu. Buang laut ke apa saya tak tahu.
Jadi bila saya tengok, oh ada roket, kita pun panggil kita punya elemen, kita punya apa, Jutra engineer kita yang pakar bom kita ni, dia akan uruskan lah. Uruskan semua ni. Kita complete lah tuan-tuan lah, complete. Dengan medical, kalau sekiranya lah, seandainya anggota kita tertembak kan, kita boleh buat operation theater lah. Kita capable, kita ada doktor pakar banyak. Kan doktor-doktor pakar tu dah 3 bintang, ada Dr. Amin, dia pencen, Dr. Omar dulu masa tu dia major. Dia major, saya captain. Lepas tu sekarang ni dia dah full colonel atau 1 star dah kot. Saya jumpa last tu full colonel. Dr. Omar, banyak lah. Dr. Haizah sekarang ni, Brigadier General Dr. Haizah. Dia dah 1 star dah lah. Okay, ini roket, kepala roket dah tu. Ini dia selongkak lah, selongkak dalam bilik. Saya tambah lagi gambar-gambar dia ni, gambar dia selongkak. Okay, jadi itu saja gambar untuk saya kongsi dengan tuan-tuan. Saya kongsi pada petang dengan tuan-tuan. So seterusnya saya nak cerita dari sudut taktikal dia tuan-tuan. Taktikal ni yang kita nak cerita ni kan, taktikal ni macam mana saya nak cerita. Kita telah dilatih tuan-tuan. Kita telah dilatih dari sudut pengendalian senjata. Pasukan khusus ni dia mainan dan senjata. Menembak. Nak pula duduk di dalam unit lawan keganasan 21 JJK. Dia mahir dengan pelbagai jenis senjata, pelbagai jenis tindakan. Sekiranya macam ni, dia akan buat macam ni. Saya pun tinggal lama dah sebenarnya. Saya pun tinggal lama dah. So sekarang ni mungkin lagi canggih lah. Lagi canggih, lagi advance, lagi menembak pun. Dulu kita menembak, kita pakai tutup sudah mata je tu kan. Masa tu kita dah tembak dua-dua lah mata. Jadi dia tembakkan dia makin laju, makin mahir lah kita kata, dan dilatih. Jadi bila kita dah ada skill tu pada diri kita ni, sebenarnya pada pemikiran kita tu, kita dilatih oleh tingkah laku kita, kita buat lama-lama kita mahir, dan benda tu kita simpan. Bila kita berdepan dengan satu situasi yang tak macam tempat kita berlatih, dekat situ dia akan ada dia panggil judgement untuk kita melakukan tindakan susulan, tingkah ataupun dia panggil immediate action. Benda tu pakar akan mencapai tahap macam tu lah. Tahap macam tu lah. Bila di sudut taktikal lah, saya nak cerita di sudut mentalities seorang pasukan khusus tu lah. Okey tuan-tuan, sudut taktikal dah. Lepas tu pula, kalau kita kata pengemburan penyelamat tebusan ni tuan-tuan, kita fokus more on kepada ancaman tu sendirilah, iaitu pengganah tu sendiri. Kalau dia kata pengganah di atas kapal tu ada 10 orang, kita akan make sure 10 tu. 10. Fokus kita adalah pada pengganah tu dulu. Dan juga pada tebusan lah. Sebab bagi pasukan khusus ni, dia akan pergi cari pengganah tu dulu. Okay. Kita di samping kita jaga do's and don'ts ataupun tindakan-tindakan kita kita menjaga keselamatan para tebusan. Lalunya kalau tebusan, kalau kita masuk dalam bilik pengempuran kan, kita akan panggil hostage ataupun hostage down lah. Kalau kita tembak ataupun kita berlaku letupan, kita baling bom ataupun grenade kan. Jadi kebiasaannya hostage ni dia akan tunduk, betul tak? Tunduk. Jadi yang tak tunduk tu automatik dia akan, bila dia tak tunduk, dia akan ada tindakan weapon ke apa, itu automatik kita akan bertindak ke atas tindakan tersebut dalam situasi itu tersebut. Okey. Jadi macam kita pakai pakaian kita pakai protection, dia panggil protection gear lah. Dia panggil protection kita ada body armor kita hanya dada, kita ada ballistic helmet. Kita itulah protection kita yang less protection lah. Kita tak boleh pakai terlampau banyak protection sangat, nanti kita punya movement dia slow. So kita pakai protection mengikut kepada keperluan ataupun kepada keadaan tu sendirilah. So bila kita ada protection, kita ada guard, kita ada semua kan, Lanun rasa dia orang tak ada apa, jadi dia terdedah lah. Kita dengan ada latihan kita yang berterusan. So nasihat saya, janganlah jadi Lanun, kan. Pergilah bawa Grab ke, ambil upah beli barang ke, ataupun upah basuh baju kan, daripada buat benda-benda yang kurang bijak lah tuan-tuan, kurang bijak. Sebab andainya berlaku sesuatu kepada kita kan, kita mengambil jalan singkat, bukan kita saja yang menanggung lah, beberapa generasi akan tanggung lah. Pergi pada negara kita, agama kita, bangsa kita. Yang paling teruk sekali yang duduk kat rumah tu.
kat rumah tu kan. Yang nak makan, tunggu makanan, tunggu duit balik nak beli makanan, dia nak makan lapak tu. Fikir yang tu yang kita fikir lah, maksud saya kita fikir lah. Okey, lagi sudut taktikal lagi, orang kata operasi penggempuran ni bukan satu operasi yang mudah tuan-tuan, yang senang lah. Dia bukan operasi yang macam tengok dalam TV lah kan. Bila saya tengok TV ni, saya dah nampak lah, syoknya hampa buat senang, hampa macam tu peluru hampa tak pernah habis. Kalau dalam pistol kita katalah ada berapa belas biji, tembak habis lah peluru. Magazine tu, orang kata dalam magazine tu ada berapa biji kan, tembak, kejap habis. Kalau tonton prep habis. Berapa puluh biji habis. Jadi bila tengok gambar macam gambar melakon, gambar apa-apa dalam TV kan, bohong sungguh, saya kata. Bohong sungguh. Nak pula orang kata apa? The expendable. Ya Allah, tapi syok lah tengok kan, sebab dia gunakan muzik lagi dengan sound effect dia lah, dengan muka dia lah kan. Nampak real lah kan. Tapi hakikat sebenar tuan-tuan lah, kalau saya tengok, ya Allah, saya kata, tapi kadang-kadang saya pun tertipu you kan. Sebab action dia tu, lakonan dia tu. Okay. Tapi orang kata dari sudut taktikal, kadang-kadang masalah ni dia jaga taktikal tu. Tengok macam dia pegang weapon dia cantik, bila dia cakap ataupun bila dia nak menembak, feeling dia tu kan, kita tengok macam real lah. Okey, penggempuran batu menyambat tebusan ni kita nak kena jaga tuan-tuan lah. Kita dapat mandat daripada pihak atasan. I don't want any hostages get injured or been killed. Dia cakap macam tu. So kita kena di atas dasar profesional dia tu. Ketua ni yang kena mainkan peranan ni, Jadi bagaimana kita nak buat? Kita kena ingatkan anggota kita, selalu kena ingat what you will do if. Kita kena banyak cerita-ceritakan macam tu. Kita kena kita kena drill. Bukan drill tebuk-tebuk tu. Kita kena buat drill, buat latihan. Betapa pentingnya anggota tentera. Kalau orang kata komando sekarang buat apa? Dah tak ada perang, tak ada apa. Itu soalan tu tuan-tuan. Tuan-tuan datanglah ke Kem Seri Udang. Tuan-tuan tengoklah kami tengah buat apa. Pergilah ke Lumut tengok Paskal tengah buat apa, ataupun pergi ke Bukit Jugra tengok Paskal tengah buat apa, ataupun pergi ke Bukit Aman ke, tengok Ulu Kinta tengok UTK ataupun Komando 69 tengah buat apa. Bagi kami tuan-tuan, bagi saya yang suatu ketika dulu sekarang saya dah tak ada dah, saya tak terlibat dah benda ni kan. Malu juga saya nak cakap kan. Tapi saya bercakap atas kapasiti yang dulu macam tu. Bagi saya kadang-kadang saya minta, bagilah ada ancaman supaya kami tak tahan dengan latihan yang sangat teruk. Latihan teruk. Sebab kita nak mengekalkan kita punya tahap kesiapsiagaan ataupun tahap profesional kita tu. Latihan kita teruk. Aktiviti physical fitness kita tak boleh nak ni, kita kena continue tiap hari. Macam saya cakap, bulan puasa 30 hari. Nak kata 30 hari tu burung lah kan, sebab pun raya. Kalau 20 hari tu memang sentiasa. Itulah, kalau tak percaya, tunggu tahun depannya bulan puasa, pergi tengok Kem Seri Udang. Kenapa? Kalau kata-kata regimen komando lah, regimen Gerah ataupun regimen komando ni kan, they are never sleep tuan-tuan. Full of training. Bila training tu faham lah kan, kita akan masa kita training sampai ke malam. Kadang-kadang rumah kita balik rehat tidur. Kita tidur. Itu perjalanan seorang pasukan khusus ni bukan senang lah. Bila saya kenangkan balik, sebab apa? Sebab kenapa hampir pilih masuk? So you have no choice lah. Then proceed lah, teruskan. Sebab inilah orang kata destiny, ataupun takdir seorang anggota yang bergelar pasukan khusus lah. Okay, dulu dan sekarang ni sama lah tuan-tuan lah. Lepas tu perasaan bila saya sebut seluruhnya itu perasaan saya ni, saya rasa perasaan saya bertuah kerana terpilih untuk pergi berkhidmat menyelamatkan tebusan. Tapi lebih kepada melihat diri sendiri lah sebenarnya. Lebih kepada kita punya aggressiveness, kita punya dia semangat, tapi lebih kepada kita nak menaikkan nama pasukan kita tau. Kita bawa nama tau. Nama pasukan kita ni yang digeruni kawan dan lawan, diguruni lawan dan disegani kawan ni kan. Kita bawa satu nama tu, kita nak mengekalkan ataupun kita nak mengharumkan nama tu tuan-tuan.
Tu dia punya perasaan dalaman tu lah. Takut mustahil lah kita kata kita tak takut kan. Tapi apabila hilang takut tu kan, dia akan datang satu perkataan yang tidak ada takut lah. Dia akan ada satu tindakan yang luar biasa lah, ataupun tindakan yang luar jangkau kita sebagai seorang manusia ni tuan-tuan. Okey, perasaan saya pun tak nak kongsi lama sangat ni, video ni pun dah lama ni saya kan. Nanti saya tengok retention yang analisis daripada YouTube, saya tengok tak perlukan lama video ni, tapi itulah sesekali saya keluarkan kan. Saya nak cerita banyak kan, saya bagi yang mana yang saya ringkaskan lah tuan-tuan. So lesson learn yang terakhir sekali adalah lesson learn. Lesson learn ni makna dia di sini kan, sesiapa yang memilih kerjaya sebagai anggota tentera tuan-tuan, teruskan ni bukan teruskan sampai pencen tau. Maksud saya ni macam jangan berhenti selagi belum sampai dia punya tahap dia tu. Ataupun tuan-tuan tidak boleh berhenti selagi tuan-tuan tidak menyumbang kepada kerajaan Malaysia. Macam tu lah. Sebab dalam orang terkerjaya ni kan, kita pilih askar ni kan, bukan askar nak kita tau. Kita yang volunteer chop 10 jari kita tu, kita masuk tuan-tuan darat, lepas tu kita masuk komando kan. Makna dia di sini, bila kita dah pilih sesuatu keputusan untuk masuk komando ni kan, satu benda yang pilihan tu yang macam pilihan yang sangat-sangat kritikal dia kata. Kritikal makna dia kita sebelum kita nak pilih masuk tu, kita kena matang. Kita kena faham what is komando all about, what is their role and task, apakah yang akan aku hadapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kat situ dia kena faham, dia kena mahir ataupun dia kena matang. Jadi bila dia pergi kat situ, mana dia akan tahu apa yang patut dia buat. Contohnya macam tuan-tuan, ada yang sahabat-sahabat saya kan, classmate saya, kerja lepas tu berhenti, kerja dia berhenti. So baguslah juga, dia ada banyak pengalaman kerja kan, tapi di sudut kematangan tu dia tak dapat menguasai bidang tu dengan sepenuhnya. Sebab peluang di dalam berkhidmat dalam gerahas ni, peluang dia sangat banyak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh macam-macam, boleh sambung belajar, tuan-tuan boleh pergi overseas, tuan-tuan boleh pergi kursus-kursus luar negara, tuan-tuan boleh dapat pegang weapon yang terbaru, boleh test weapon, tuan-tuan boleh main dengan payung yang orang panggil high performance, tuan-tuan boleh menyelam dengan diving set yang tak ada buih, yang dia panggil oksigen ni kita sekedip balik soda lime semua kan, kita gunakan oksigen, dia proses dari carbon dioxide, dia proses balik jadi oksigen balik. Macam tu, benda yang sophisticated. Tuan-tuan boleh gunakan peralatan orang panggil pyroteknik ataupun persenjataan, sistem persenjataan yang canggih, harga yang sangat mahal, yang telah terbukti dunia pakai. Tuan-tuan boleh communicate dengan radio yang nilai ribu-ribuan ringgit, yang sophisticated, sebab military punya spek memang sangat tinggi kan. Jadi tuan-tuan kena faham dah tu. Jadi explore sampai habis, sampai kita dah faham kita punya perjalanan tu, kita dah timba semua, kita dah perjalanan aku dah penghujung. Macam tu. Explore satu bidang tu. Saya kongsi benda ni sebab apa? Saya rasa saya sangat matang dah lah. Saya sangat matang. Kalau saya peringkat bawahan, saya dah berhenti dah tuan-tuan. Saya dah masuk 25 tahun. Kalau peringkat bawah tu 20-21 tahun, dia dah berhenti dah. Jadi kalau orang kata anak dara tu mungkin dah boleh anak dah kot. Dalam servis, yang buat servis. Jadi saya boleh bercerita, saya boleh berkongsi, saya faham dari sudut keseluruhan. Cuma level sekarang ni saya main level, orang kata level kepada psikologi. Saya main bidang saya lah tu lah. Okay. Itu saja tuan-tuan yang saya nak lesson learn, saya nak cerita. Iaitu kita pegang sesuatu benda, kita buat sampai habis. Sebab kita kena faham cerita tu, the whole story. Daripada the whole story tu barulah kita buat analyze. Dan disitulah kita akan dapat yang tersurat. Yang tersirat. Tuan-tuan kalau nak sesuatu benda yang tersirat, kena habiskan perjalanan tu. Baru tuan-tuan nampak. Macam berada di tempat yang tinggi, tuan-tuan melihat satu keadaan tu secara keseluruhan. Tuan-tuan dah nampak, macam ni. Tuan-tuan boleh buat analisa. Dan di situ tuan-tuan kan, orang kata apa, mata hati tu terbuka untuk melihat sesuatu benda yang tersirat. Kehidupan kita macam tu lah. Boleh pandai cakap pula, lepas raya ni makan kuih raya banyak kot. Kehidupan kita macam tu lah tuan-tuan lah. Okey, saya tamatkan di sini dulu.
Seterusnya nanti saya sebenarnya dalam perancangan nak temu ramah yang bekas-bekas komando dululah, yang training dengan Kopassus dulu dengan Indonesia, yang ada kulit kerang, dia punya lambang tu, kita main kulit kerang, yang mana kaki tangan kudung yang pernah bertembak ni, yang kena tembak pun ada, yang kawan kena tembak, banyak, dia orang banyak kontak saya. Nanti insyaAllah saya kongsikan. Cuma saya nak minta tuan-tuan doakan saya supaya dipermudahkan urusan saya. Saya doakan juga pada tuan-tuan dipermudahkan urusan, dibuka pintu rezeki dengan seluas-luasnya, diberikan tahap kesabaran yang tinggi ya. Kesabaran saya kadang-kadang naik turun. Minda saya pun kadang-kadang rasional, tak rasional, tekanan hidup sekarang ni tinggi tuan-tuan. Walaupun saya kerja dengan kerajaan kan, kalau orang yang kerja swasta tu sekarang lagi tinggi lah, dengan nilai kos barang makin tinggi, keperluan kewangan tu tinggi. So sama-sama kita doakan. Saya minta maaf sepanjang saya bercerita berceloteh, orang kata gebang ni ya, orang kata duduk muhung ni kan, berlaku tersilap bahasa, tersalah kata. Saya minta maaf ucap terima kasih, selamat hari raya, jaga diri elok-elok. So lama dah saya tak bagi sebalut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting command and do. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih.